Assalamualaikum, jumpa lagi guys dalam aku punya channel. Okay, yang pada yang subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Dan yang belum subscribe, bolehlah tolong aku bantu subscribe. Okay, minggu lepas aku ada review pasal Garmin C406 Seikrometer bawah RM200 yang agak berbaloi. So aku just review keadaan dia atas basikal, macam mana dipasang dekat mounting dia. So aku tak review pasal unbox sebab dah terlalu banyak review dekat dalam YouTube. Dan spek dia kau boleh tengok dekat Mugen Official, lagi orang cakap lagi lengkap dari dengan aku review. Okay, so aku review yang minggu lepas tu cuma on board, situasi dia dan apa function-function dia. Alright, kau boleh tengok dekat video yang minggu lepas. Okay, hari ni kita tak nak cerita pasal Mugen ni, tak nak cerita pasal Seikrometer. Kita nak cerita komponen yang penting di dalam bicycle. Hampir 90% bicycle menggunakan komponen ni. Alright, nak tahu apa dia? Komponen apa yang aku masukkan itu adalah brake. Okay, brake. Bahasa Melayu brake, bahasa Inggeris brake, bahasa lain tak tahu lah, tapi brake lah senang. Okay, brake ni sebelum tu brake ni macam-macam jenis-jenis brake. Ada yang jenis cantilever, ada C-brake, ada V-brake, ada disc brake. Macam-macam jenis, macam-macam sistem. Cuma kita nak pergi hari ni kepada yang lebih mudah dan lebih dekat kepada mostly basikal-basikal yang diguna oleh cyclist sekarang, iaitu antara cable brake dengan hydraulic brake, maksudnya disc brake, dengan C-brake ataupun rim brake ataupun cantilever ataupun V-brake. Okay. Okay, kita bermula dengan brake dulu lah. Okay, kita mula dengan disc brake dulu. Alright, disc brake ni dulunya popular untuk mountain bike, folding bike. Untuk road bike ni agak baru juga sebenarnya disc brake ni. Baru 3 ke 4 tahun lepas disc brake ni dipasang untuk road bike dengan teknologi yang begini ni. Before this, road bike pakai C-brake, cantilever, V-brake tak, rasanya tak ada kot, tak sure lah, mungkin vintage model dia lah. Alright, hari ni kita akan cerita pasal disc brake dan rim brake, apa kelebihan dan kekurangan. Okay, sebelum tu kita pergi kepada kegunaan brake dulu. Kegunaan brake ni macam biasa kan, kau tahu kau nak stop dengan basikal kau takkan nak guna brake kaki kan. Ni kita cerita pasal basikal yang guna brake lah. Basikal yang tak gunakan brake kita tak cerita, tu ada lebih teknikal dia. Okay, sekarang ni yang banyak diperdebatkan dalam beberapa minggu yang lepas, ada satu artikel daripada, bukan artikel lah, satu review daripada pro cyclist tentang disc brake. So menjadi trigger, satu dunia trigger, sampai dekat media sosial ramai pula cyclist menjadi macam menyuarakan pendapat. Okay, saya lebih suka disc brake, saya lebih suka C-brake, dia cakap macam tu. Okay, apa ni, disc brake lagi bagus, lagi confident, lagi ni. C-brake tak confident, tak. Okay, macam-macam pendapat. Alright, so ni kita tak nak cerita pendapat yang macam tu. Kita nak cerita sekarang tentang kebaikan, kelemahan dari segi maintenance, dari segi harga, worth it ke tak worth it untuk pakai disc brake hydraulic untuk road bike. Okey, kita pergi kepada basikal, apa ni, sistem, kita pergi kepada sistem brake yang paling mudah dan paling senang jumpa lah untuk road bike. Rasa aku daripada tahun 90-an hingga sekarang pun masih lagi diproduksi keluarkan road bike dengan rim brake. Alright. Okay, kat sini aku tarik depan sikit. Kau boleh tengok. Ni contoh lever
untuk sea brake. Okay, sea brake dia tak menggunakan hydraulic system, dia menggunakan sistem kabel. So apa ni, dia punya sistem semua kabel. Ada kabel yang full dia tarik untuk sea brake. Okay, ni belakang, depan lah untuk sea brake. Alright, so sistem dia sangat mudah, sangat ringkas. Ini common lah, kau selalu jumpa. Okay, lepas ni aku cerita kenapa orang cakap disc brake tak best, sea brake best. Banyak cyclist yang dah lama cycle kayu, dia akan cakap tak sedap lah pakai ni. Alright, jadi kita dah kenapa dia cakap macam tu. Okay, ni macam tadi kita balik tadi, sistem dia sangat mudah. Alright, kau brake, dia direct. Okay, dia punya pro dia, kita cerita pasal pro dia dulu sebelum kita cerita pasal con dia. Pro dia, shifter tentu lebih ringan sebab dia tak ada hydraulic di dalam, dan nak assemble mudah. Yang bagi aku tu lah costing untuk beli shifter dan sea brake ni, aku rasa tak semahal hydraulic punya sistem. So shifter dia pun masih banyak lagi kat pasaran, so kau boleh pakai lagi. Dari segi kontra dia untuk sistem berkabel ni, kabel ni boleh berkarat. Tu je bagi aku. Kalau tak dijaga betul, dia mudah berkarat. Bila mudah berkarat, kalau dibiarkan lama-lama boleh putus. Sama ada putus, sama ada kau bawa, kau brake, putus. Tu satu masalah dia. Right. Pad brake rasa aku harga lebih kurang je dengan disc brake, tak banyak beza pun. Melainkan kau pakai yang untuk carbon punya rim brake. Okay, satu lagi, biasalah lining dekat pada rim mesti ni, melainkan kau pakai carbon wheelset, right, ni wheelset alloy. Satu lagi lah, untuk pengalaman aku, sea brake ni ketika hujan kau kayu, bukannya hujan yang renyai-renyai tau, hujan yang agak lebat dan kau jalan kawasan berpasir, bila kau kayu, sini semua naik pasir-pasir tu dekat ni, bila kau brake, dia tak cengkam. Itu memang pengalaman aku. Aku pernah kayu masa tu malam, dalam gelap lah, kita daripada Melaka nak ke KL balik. Kita dah brake tau, tak jalan sebab ada pasir kat sini, kasar. Pasir tu makan lining ni, pad kau tak boleh nak cengkam. Tu satu kelemahan aku rasa dalam hujan. Hujan yang lebat tau, bukan hujan yang titik-titik, jenis yang lebat betul. Yang lain bagi aku tak ada aku rasa yang lain. Sebab dia sangat mudah sistem dia. Kabel, okay, brake, settle. Nak set up senang, settle. Tak sesusah disc brake nak set up caliper, duduk dekat kan. So sistem dia sangat mudah. Cuma tu lah, kabel ni boleh berkarat. Tu lah dia punya con dia. Dia punya pro dia ringan. Kalau kau nak set up bicycle, katakan kau nak buat weight ni, kau nak set up weight ni bike, kau tak payah set up disc brake frame, sebab disc brake frame akan menelan belanja yang sangat mahal. Okay, kalau kau nak set up weight ni bike, memang sea brake lah pilihan dia. Tu tips dia. So kepada yang beli frame disc brake, lepas tu nak ringan-ringankan basikal, sebenarnya kau akan invest lebih banyak. Sebab part untuk disc brake ni, nak ringan-ringan ni sangat susah. So kau nak jimat belanja untuk WW ni, sea brake itu paling mudah. Alright. Dan frame juga, frame disc brake akan lebih berat sedikit, sebab dia ada mounting dia apa semua, sedikit dalam berapa ratus gram lah. Tapi kalau kau buat WW ni, kau memang akan cari per gram. Berapa ringan kau boleh. Okay, itu saja aku rasa. Okay, ni sistem disc brake untuk road bike. Sebaik-baiknya untuk disc brake ni kita pakai yang hydraulic lah, daripada cable brake kan. Sebaik-baiknya. Tapi kalau kau tak mampu, boleh je pakai yang hybrid. Maksudnya hybrid
Dan caliper, yes, this caliper is hydraulic. Dan sini masih lagi, shifter masih lagi pakai kabel. Kosting rendah sikit lah, tapi lebih bagus bagian satu. Bagian kau dapat hydraulic, memang untuk caliper dia lagi bagus, dan brake mungkin lagi jadi efisien. Okay, ini contoh. Kat sini kita ada Shimano 105 R7O20 7020 model saya rasa. Okay, ini hydraulic ni. Tu dia brake hydraulic. Dia menggunakan sistem sama macam sistem mountain bike pakai brake hydraulic, cuma dia duduk dekat shifter road bike. Okay, kita cerita pasal kekurangan dia dulu. Kekurangan dia tak banyak sebenarnya, especially harga lah. Harga group set untuk hydraulic mahal sikit daripada group set yang pakai kabel mechanical. Tu kita belum cerita pasal D2, belum cerita pasal elektronik. Okay, ini cerita pasal yang kabel-kabel ke, cuma dia ni kabel hydraulic. Okay, harga akan lebih sikit dan berat sikit. Berat aku rasa tak berat sangat. Berat lebih, kalau pair 2 dalam 500 gram lebih macam tu. It's okay. Untuk kau pakai disc brake berat 500 gram tu sebenarnya tak rasa sangat lah. Okay, macam aku cakap tadi, kalau kau nak buat weight mini, ini bukan basikal yang terbaik lah untuk buat weight mini. Sebab ni bukan basikalnya pun, frame pun dah aero. Frame aero susah nak dapat yang ringan seringan-ringan dia. That's why orang yang buat weight mini frame, orang yang set up bike untuk weight mini, dia tak pakai disc brake frame. Walaupun yang paling baru esok keluarkan satu bicycle pakai disc brake ringan. Dia claim antara yang teringan juga untuk disc brake. Untuk disc brake antara yang teringan, still 6 point something. Okay, kalau kau buat weight mini untuk C brake boleh dapat sampai 4 point something. Tapi kau jangan tanya lah 4 point something tu berapa kau invest kan, sebab kau nak kejar weight mini. Alright. Daripada segi kekurangan, aku rasa itu saja. Mahal dan berat sedikit. So kau rasa okey tak okey? Okey je kot. Tak ada lah sistem tak bagus ke, brake tak bagus ke, apa kan. Okay, kelebihan cerita. Okay, aku suka, walaupun aku tak pakai ni, sebenarnya basikal customer. Right, dia bagi aku review. Walaupun aku tak pakai ni, aku selalu ride dengan dia juga. Aku suka. Dulu dia pakai C brake, sekarang dia pakai ni. Okay, walaupun aku tak pernah pakai, tapi aku suka sistem dia ni. Sebab apa? Sebenarnya kau pakai, walaupun kau beli mahal, tapi sebenarnya lebih jimat. Lebih jimat dekat mana? Dekat kabel. Kabel dia takkan berkarat. Melainkan bocor, kau kena ganti lah. Tapi jarang bocor. Yalah, bicycle kot. Bukannya motor orang potong kabel. Ni bicycle. So kat situ kau dah jimat dari segi maintenance. Kabel tak berkarat, so kau boleh pakai lama. Dan rasa aku pad brake dia pun tak cepat haus macam C brake punya. Sebab dia menggunakan permukaan yang kecil untuk brake. Okay, dia brake dekat disc brake ni, permukaan yang kecil. Berbanding dengan C brake, permukaan yang besar, lagi cepat habis. Okay, kat situ dah jimat. Okay, walaupun harga dia up sikit. So sebenarnya sistem dia pro and con je. So mana-mana sistem lebih kurang sama je, tak ada masalah. So aku rasa itu satu kelebihan dia. So kita cerita pasal kekurangannya tadi. Itulah dia punya harga dan berat sedikit. Okay, aku share kau tips. Kalau nak buat weight mini bike, memang kena pakai frame yang C brake. Kalau kau pakai frame yang disc brake untuk buat weight mini, sebenarnya adalah satu kerugian. Dan sebenarnya tanpa tujuan. Sebenarnya kita kena set up bicycle. Kalau yang suka main custom ni, kena ada tujuan.
Kadang-kadang beli basikal, kebanyakan lah, majoriti sekarang orang baru ni beli basikal, then baru keluar tukar integrated, tukar macam-macam lah. Tukar integrated selalunya akan tukar handlebar, handlebar integrated, seat post. Lepas tu bila ditanya dia akan cakap nak ringan sikit, dia kurang dalam 200 gram lah. Tak, aku rasa tak ada efek 200 gram. Alright, 200 gram lagi bagus kau diet. Kau boleh turun berkilo, okay, tanpa keluarkan modal yang banyak macam tu. Okay, so kalau nak set up, nak custom weight winnie, kena ada tujuan. Okay, true ke weight winnie? Bukannya kau ganti ni sebenarnya agak membazir lah juga, sebab handlebar yang lama kau masih boleh pakai. Melainkan kau ganti, kau rasa stiff lah, nak lagi dia lembut sikit, okay, pakai cover dia exhaust getaran. This why okay. Kalau kau setakat cakap, selalunya mostly orang akan compare, tukar crank ni ringan sikit, crank ni ringan sikit dengan 200 gram, dengan 200 gram. Sebenarnya 200 gram tu tak terasa, melainkan kau tukar all the part, group set or what, baru kau terasa. So tujuan kau nak set up basikal weight winnie ke, basikal aero ke, pasal kita dah cerita tadi pasal kelebihan kekurangan dia. So korang, aku rasa korang dah boleh tahu kekurangan kelebihan. Korang dah boleh tengok dah basikal kawan-kawan korang ke, basikal korang ke, jenis sistem apa. Okay, kau dah tahu dah kekurangan dengan kelebihan dia. Yang jadi isunya kebanyakan cyclist yang dah lama berpengalaman, dia akan cakap, ya sebenarnya dia attitude juga. Dia cakap, tak best lah pakai seat brake, tak confident, tak pakai apa. Lepas tu yang lama dah pakai seat brake cakap, seat brake disc brake ni tak bagus lah, tak sedap pakai. Dia sebenarnya perbezaan je lah, yang paling ketara untuk riding experience, bukan cerita maintenance ke apa. Untuk riding experience adalah modulation, iaitu modulasi. Modulasi ni adalah, dia contoh modulation ni adalah modulation. Bila kita tarik shift ni, kita brake, bila kita pull ni, kita tarik ni adalah modulation. Kebanyakan cyclist yang lama yang selalu pakai seat brake, dia dah terbiasa dengan modulation yang tinggi, yang keras. Okay, katakan nak brake, okay, dia brake sikit, dia jalan sikit, dia kena tekan habis, keras, dia rasa keras. Dia rasa puas bila brake cross, dia rasa puas. Okay, itu kebanyakan cyclist ni yang lama, dia dah terbiasa dengan benda tu. So bila ganti ke hidrolik ni hanya gunakan satu jari kau nak tarik, dia dah cengkam. So dia susah nak ubah. Bila dia susah ubah, dia terus consume, cakap disc brake tak best. Bagi aku ni perubahan sesuatu sistem je dekat dalam dunia basikal. So acceptable kot. Disc brake lagi mudah, macam aku cakap tadi, kelebihan dia, maintenance dia bagus apa semua. Alright, so dia orang ni lah yang tak biasa. Dia cakap lagi mudah ni. Lepas tu dia cakap, bila keadaan scan brake, kau rasa macam apa, nak jatuh, boleh berlanggar. Boleh cakap bila tekan sikit, disc terlalu jengkam, akan berlanggar. Sebenarnya it's about modulasi. Kau belum biasakan lagi. Macam owner ni, dia pakai seat brake lama, lepas tu dia pakai hydraulic brake ni, dia kena perlukan masa sekejap untuk biasakan. Okay, yang selalunya dia akan brake macam ni pun dia tak risau, dia tekan berapa kuat pun tangan dia, dia tak risau. Okay, yang ni dia tekan sikit je, dah ni. So dia kena masa untuk biasakan. Dan satu lagi, untuk memudahkan kita riding, kena belajar cara brake. Banyak sebenarnya yang terjadi kesalahan time downhill lah, selalunya descent, selalunya orang salah
sebab teknik brake yang tak betul. Okay, aku kongsi satu tips Kita bila descent brake, jalan yang berliku jalan yang banyak cornering, corner, selaknya jangan brake ketika dalam seleko. Nak brake sebelum seleko is okay, atau selepas seleko, maksudnya jalan dah lurus. Keadaan basikal macam ni, sengit macam ni, jangan sekali brake. In case kau punya tayar kau Victoria ke GP ke, tayar kau mahal macam mana pun, benda tu memang tak salah sebenarnya. Sebelum kau masuk ke seleko tu, kena brake. Banyak kau boleh Google, kau boleh YouTube ke apa, cara-cara brake yang sebetulnya. Dia ada macam-macam law. Ada 1, 2, 3 law, 1 law, 2 law, 3 law. Sebenarnya banyak. So kau boleh belajar cara sistem tu. So kita sebenarnya jangan salahkan komponen-komponen ni. Kalau kita masalah jatuh ke, sebab dia sebenarnya cara penggunaan. Kita apply benda tu dengan yang betul. Right, kalau kau bagi sistem yang paling bagus sekalipun, kalau cara penggunaan salah, tetap salah. Sudah, itu saja. Cara penggunaan kita kena yang betul. Kita kena lebih training, lebih peka. Okay, banyak kes yang cakap, oh ni masalah si brake lah, tak cengkam. Sebenarnya dia salah teknik. Dia brake salah tempat. Kadang brake atas pasir, lepas tu kau salahkan brake. Sebenarnya kau brake atas pasir dalam keadaan basikal kau macam tu, tak boleh. So far aku pakai, alhamdulillah. Si brake ni basikal ni dah rasanya berapa ribu mileage lah, tak tahu. Tak ada masalah, memang tak ada masalah. So sebenarnya cara penggunaan kita tu kena betul. Selagi kita tak betulkan cara penggunaan ni, kita pakai apa komponen pun, kita akan marah. Okay, okay, aku rasa itu saja kita punya perbincangan. So tak ada yang orang cakap salah pakai road bike, tak salah salah pakai disc dekat road bike, pakai C-brake kat ni. Sebenarnya tak ada. Ada dua-dua pendapat, semua boleh pakai. So tak ada masalah sebenarnya. Balik pada penggunaan kita, cara kita menggunakan dia, betul tak betul, kita kena fikir balik. Okay, itu saja aku rasa. Tak ada lagi nak cerita pasal disc brake ni. Untuk lebih detail teknik-teknik tu kau boleh Google macam biasa, Google ke YouTube ke apa. Aku je share je apa nama tu, kelebihan kekurangan ni dua. Okay, itu saja aku rasa. Thank you pada yang subscribe, dan yang belum subscribe, tolong subscribe saya, sebab mungkin lagi semangat kita nak buat konten. Macam-macam konten ni, tapi itulah, tak ada masa. Alright.